bersih walaupun ayatnya bukan 100% sama. Soalannya ialah terangkan bagaimana kata pembesar berfungsi. Itu adalah versi lah cikgu lah. Tetapi dalam SPM dia pernah tanya, orang yang membaiki, ya, yang membuat hiasan alat kemas, yang membuat brooch itu, membuat pendant itu, okey, membuat loket itu, okey, ataupun orang yang membaiki jam tangan. Bagaimana mereka boleh lihat komponen-komponen yang kecil, hiasan-hiasan yang kecil itu. Biasanya mereka memakai satu kanta pembesar dekat mata. Okey, magnifying glass on the eye. Okey. Jadi saya cuba Google lah, tengok ada gambar aja dan menunjukkan atau tidak situasi itu, ya. Nampaknya tak ada. Okey, sekejap ya. I magnify. Macam ini ada gambar rajanya. Okey, cikgu tunjukkan. Inilah gambar rajanya. Okey. Okey, cikgu lihat ya. Okey. Entire screen. Bukan. Tak payah entire screen. Okey, lihatlah. Inilah gambar yang cikgu nak tunjukkan ini. Okey, inilah gambar nanti. Tengok dia cuma pakai pada mata sahaja. Ini ialah kanta pembesar. Bukan inilah, ini semua bukan. Tengok, dia sedang membaiki satu komponen kecil. Dia pakai satu alat pembesar, ya, pada matanya. Okey. Jadi yang gambar je macam inilah kanta pembesar yang dipakai pada mata. Okey, cikgu besarkan gambar je ini. Cuba kamu lihat. Tengok orang ini ada gangguan pula, ya. Ada button-button. Tengok gambar je macam inilah. Dia pakai pada mata. Inilah kanta pembesar, ya, pelajar-pelajar. Okey, balik kepada persembahan kita hari ini. Bagaimana kita nak jawab soalan SPM ini, ya? Cikgu dah ubah soalannya. Terangkan bagaimana kanta pembesar berfungsi. Okey, ini soalannya, ya. Baik, jadi terlebih dahulu seperti yang kita sebutkan dalam bingkai kecemerlangan tu semalam, kita katakan lukisan merupakan sebahagian daripada jawapan. Ya, jangan anggap bahawa esei bermaksud tulis saja. Ya, jadi terangkan, jadi kamu boleh sertakan dengan lukisan sekalian. Jadi terlebih dahulu kita ingat balik, apakah lukisan untuk kanta pembesar? Kanta pembesar, cara dia berfungsi ialah dia terlebih dahulu dia mesti satu kanta cembung. Dia mesti satu kanta cembung. Dan objek mesti letak, ya. Jangan lupa objek ada berapa case? Ada satu case sangat jauh, satu case di lebih daripada 2F, sama dengan 2F, antara 1F dengan 2F, pada 1F ataupun kurang daripada 1F. Jadi jumlah ada 6 case. Ada 6 case. Tetapi khasnya untuk kanta pembesar, kita pilih case ini. Objek rapat dengan kanta, iaitu jarak objek, ya, U mesti kurang daripada F. Jadi bila kamu buat lukisan, sebenarnya macam ini kamu sudah menjawab soalannya. Okey, kamu telah menjawab soalannya. Okey, kamu sudah beri point yang pertama, U kurang daripada F. Kemudian kamu tunjukkan sebagai sebahagian berjawapan kamu boleh tunjukkan rajah sinar. Okey, rajah sinar mestilah macam ini. Lukiskan satu sinar cahaya daripada puncak, ya, anak panah ini. Kemudian sinar cahaya itu akan berlaku pembengkokan dan dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke F. Okey.
Satu lagi sinar cahaya pula akan berasal di titik ini menuju ke titik O. Selepas melalui titik O, dia akan terus ke bawah sahaja. Dia tidak dibengkokkan. Itu ialah rajah sinar. Satu selari dengan paksi utama, iaitu yang hijau ini paksi utama, pergi ke F. Ya, yang melalui O tetap tidak dipesongkan. Tetapi mata pemerhati, mana pemerhati? Kamu boleh lukis sebiji mata lah, ataupun kamu labelkan di sini, okey, mata pemerhati di sini. Okey, mata pemerhati di sini. Jadi banyak sinar cahaya yang memasuki mata pemerhati. Dan sinar cahaya ini semuanya seolah-olah. Jadi seolah-olah. Jadi saya buat macam ini. Seolah-olah kan. Sebab bila kita menerima sinar cahaya, sinar cahaya itu, tanggapan kita ialah sinar cahaya itu satu lintasan lurus. Jadi bila dia masuk ke dalam mata, dia seolah-olah datang dari belakang. Begitu juga dengan sinar cahaya ini, bila dia masuk ke dalam mata, bila masuk ke dalam mata, dia seolah-olah datang dari belakang. Jadi yang seolah-olah ini semua, sinar cahaya ini, jangan tandakan arah. Jangan tandakan arah. Okay, jangan tandakan arah ya. Garis putus-putus menunjukkan bahawa dia sebenarnya tidak wujud pun. Dia adalah gambaran ya. Mata kita macam ilusi. Sinar cahaya datang lurus sebagai garis lurus. Jadi dia mesti datang dari belakang. Jadi nampak dia silang di sini. Jadi bila dia bersilang di sini, ini tak perlu panjang sangat pun lah. Kalau tak nak boleh panjang, boleh. Tak nak panjang pun boleh. Ya, jadi beginilah. Ya. Jadi sinar cahaya saya tukar warna dia lah supaya dia lebih jelas. Ini dengan ini. Warnakan dia merah. Okey, macam ini. Seolah-olah datang dari belakang. Macam ini. Okey, jadi di mana persilangannya, itulah image-nya. Itulah image-nya. Jadi, macam inilah. Dan dia kelihatan lebih besar dan oleh sebab dia terbentuk daripada sinaran cahaya yang tidak wujud ini, seolah-olah ada di sini, tak perlu ada anak panah ya ini dengan ini. Ya, jadi ini pun image adalah bukan nyata, dia adalah maya. Jadi kalau maya kita wakilinya dengan garis putus-putus. Ya, jangan gunakan garis lengkap, gunakan garis putus-putus macam ini. Inilah raja sinar. Ya, raja sinar untuk kanta pembesar yang cikgu telah tunjukkan tadi, gambar-gambar tadi. Ya, jadi mata pemerhati, objek, image. Okey, tetapi soalan kita ialah terangkan. Jadi apakah ciri-ciri penting kalau pelajar nak tulis? Ciri-ciri penting. Kalau kamu tengok terangkan bagaimana, dia tak ada sebut tentang apa-apa istilah sains, apakah berkaitan dengan image-nya, dibesarkan, dikecilkan. Cuma ada hint, ada clue sahaja di sini, kanta pembesar. Jadi bermaksud kita tahu image, mestilah image akhir itu dibesarkan. Image akhir itu dibesarkan. Okey, baik. Sebelum itu, saya nak pelajar-pelajar beritahu saya, kalau kanta pembesar, ya, kanta pembesar, apakah ciri image-nya? Maya ataupun nyata? Okey, dibesarkan atau dikecilkan atau sama saiz. Ini kita sudah jawab. Kemudian tegak atau songsang. Pelajar. Okey, songsang. Pelajar boleh tak kamu tekan huruf pertama itu AM atau N, B, K atau S, kemudian S ataupun T. Tekan 3 huruf yang mewakili kombinasi ciri bagi image itu. Okey, Huisin, bagus. NBT, T,
Divya MBT. Okay. Ya, Liting MBT. Rosan, thank you. MBT, Hao Yi, Alia. Bagus. Afrina, Yisien, MBT. Maya, terima kasih Icin. Ya, Sean, Harish, bagus. Maya, dibesarkan, dan juga songsang. Jadi itu boleh dijadikan idea kita. Ya, di sini image akhir Maya dibesarkan dan tegak terbentuk. Terbentuk mana? Terbentuk di sebelah yang sama dengan objek. Jadi memang logik lah. Ya, pemerhati pakai ini kanta cembung ini pada mata. Jadi objek ini dia nampak macam ini lebih besar. Ya, objek walaupun di depannya dia tak nampak ini, dia nampak image-nya yang lebih besar. Jadi, image akhir Maya dibesarkan dan tegak terbentuk di sebelah sama dengan objek itu. Okey. Okey. Baik. Kemudian apakah fakta-fakta yang lain pula yang kita boleh masukkan? Jadi kalau kamu tengok gambar raja ini, saya telah sebut tentang kanta ini. Okey, saya tak perlulah ceritakan tentang ini. Oh, Sina ini datang ini, Pesong ke sini, Sina ini datang sini, tak Pesong, dia seolah-olah datang ke belakang. Ini semuanya tak payah ceritakan. Gambar raja sudah tunjukkan. Okey, gambar raja sudah tunjukkan laluan lintasan cahaya. Tapi kita boleh masukkan ini. Ini sebagai fakta kita. Jadi cirinya ialah objek, ya, objek. Boleh letak di mana? Kita boleh letak di bawah atas suka hati. Sebagaimana cikgu katakan, ini panduan sahaja. Okey, objek, jarak objek U kurang daripada panjang fokus F. Ya, cirinya ialah kanta cembung digunakan. Jadi kanta cembung digunakan sebagai kanta pembesar. Syarat untuk penggunaannya, jadi ini hubungan atau syaratnya, syarat penggunaannya ialah jarak objek. Ya, objek diletakkan sangat dekat, jadi jarak objek kurang daripada panjang fokus, maka menurut gambar sinar ini, jadi image akhir yang terbentuk macam ini. Jadi tengok esei, perkataan esei, bila jumpa saja perkataan esei, pelajar fobia kan? Tetapi penulisannya adalah amat mudah sekali. Ya, jadi saling menyokonglah lukisan dengan tulisan, ya, saling menyokong. Jadi begitu senang sekali. Ya, kita menjawab esei, terangkan bagaimana kanta besar berfungsi. Okey, pelajar-pelajar, begitu senang sahaja, ya. Okey, itu ialah